Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan daripada Yang Berhormat Batang Sadong ini ada dua bahagian. Bahagian yang pertama tentang kemahiran keusahawanan itu sebenarnya telah dijawab ketika Yang Berhormat Menteri menggulung perbahasan bajet 2009 baru-baru ini tentang yang lebih spesifik, iaitu bidang pemasaran dan perakaunan perniagaan. Apakah langkah-langkah kerajaan khususnya kementerian ini untuk membantu golongan usahawan wanita? Ada dua perkara yang kita lakukan. Satu ialah dari segi latihan, yakni latihan dalam bidang pemasaran dan juga latihan dalam bidang perakaunan perniagaan. Dan latihan ini pun terbahagi kepada dua. Satu ialah latihan pemasaran dan perakaunan perniagaan yang menjadi satu modul daripada kursus-kursus asas yang dilakukan oleh sama ada Institut Keusahawanan Negara, INSCAN, atau MARA, atau Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan, ataupun Perbadanan Nasional Berhad, PNS. Satu lagi ialah memang latihan khusus tentang pemasaran dan atau latihan khusus tentang perakaunan perniagaan. Maknanya kursus itu memang kursus khas untuk pemasaran dan atau perakaunan perniagaan. Dan di situ kita akan ada modul-modul yang lebih lengkap, misalnya dalam bidang perakaunan, dalam bidang pembukusan, pelabelan, penjenamaan dan sebagainya. Usaha yang kedua ialah dari segi pendedahan dan memberikan pengalaman yang sebaik-baiknya kepada usahawan wanita. Dan ini kita lakukan dalam pelbagai jenis program. Misalnya dalam program Rumbik dengan izin, yakni kita melatih dan mendidik serta membimbing usahawan-usahawan wanita daripada yang kecil, IKS, IKS, kepada untuk mereka membuat pemasaran yang lebih baik dan sebagainya. Juga yang kedua dalam program Satu Daerah Satu Industri, kita juga mengumpulkan. Yang ketiganya, kita juga menubuhkan pusat pengumpulan produk keusahawanan. Setakat ini sudah ada di Kedah dan di Selangor. Yang keempat, melalui program Gerak Usahawan, di mana kita cuba mengadakan pemadanan ataupun matching dengan izin antara usahawan, golongan usahawan wanita dengan usahawan yang lebih berjaya. Termasuk juga yang kelima ialah dengan menaja promosi mereka. Dan ini ada dua. Satu dalam bentuk periklanan, di mana kita memberikan bantuan 50% daripada jumlah periklanan itu kita taja. Dan yang keduanya dari segi pemasaran perdagangan dengan membawa usahawan wanita ini mengikuti trade fairs dengan izin, termasuk di luar negara. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ketua Yang Pertua, terima kasih Berhormat Menteri. Kalau mendengar jawapan tadi, memang kita sedar bahawa memang banyak program-program, terutama sekali latihan, diadakan untuk golongan usahawan golongan wanita. Adakah pihak kementerian memantau keberkesanan program yang dijalankan, dan kalau boleh pihak kementerian memberitahu berapakah peruntukan yang disalurkan untuk usahawan golongan wanita di negeri Sarawak dalam bidang latihan ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk jumlah sebenar yang diperuntukkan untuk Sarawak, yang ini saya mohon notis, tetapi jumlah yang kita sediakan untuk bidang ini saja dalam rancangan Malaysia ke-9 ialah sebanyak 2.7 juta. Dari segi pemantauan, memang kita memantau dari semasa ke semasa. Dan kalau saya boleh bagi contoh, misalnya dalam tahun 2007, daripada program-program latihan yang dianjurkan oleh INSCAN sahaja, sebanyak 2,553 peserta wanita telah mengambil bahagian. Daripada jumlah tersebut, seramai 1,021, yakni 40%, telah memulakan perniagaan mereka. Sebanyak 894 orang, yakni 35%, telah memantapkan atau meningkatkan perniagaan mereka. Walaupun kita dapati ada lagi lebih kurang 638 orang, yakni 25%, masih belum memulakan perniagaan. Pada waktu yang sama, Tuan Yang di-Pertua, kita dapati bahawa kalau dilihat dari sudut jumlah
wanita yang menyertai kursus-kursus yang dianjurkan oleh agensi-agensi di bawah kementerian, lazimnya jumlah mereka itu sangat besar, 70% daripada peserta. Tetapi apabila dilihat jumlah yang sebenarnya menjadi usahawan secara keseluruhannya, yang itu masih kecil bila berbanding dengan usahawan lelaki. Dan itulah sebabnya maka sekarang kementerian sedang merangka sebuah pelan tindakan keusahawanan wanita untuk memastikan sekurang-kurangnya kita dapat menjawab sebahagian daripada cabaran ataupun sebahagian daripada matlamat di bawah pelan kesaksamaan gender. Sebagaimana kita maklum, Tuan Yang di-Pertua, Perdana Menteri sendiri memfungsikan sebuah jawatan kuasa kabinet kesaksamaan gender. Dan oleh kerana kementerian belum mempunyai sebuah pelan tindakan yang khusus, walaupun kita tidak pernah tidak memberi tumpuan kepada keusahawanan wanita, maka kita insya-Allah hujung tahun ini akan mengeluarkan suatu pelan tindakan keusahawanan wanita untuk bukan sahaja memantau, tetapi lebih penting lagi untuk memastikan setengah-setengah atau sebahagian besar, kalau tidak semua, daripada strategi dalam dasar wanita kebangsaan, pelan tindakan wanita negara misalnya dapat kita penuhi. Terima kasih. Banten. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan dengan kita dah dengar tadi banyak ya pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh pihak kementerian, tetapi saya dapati bahawa selalunya wanita yang mahu menjadi usahawan ini kena affiliate ataupun memasuki satu-satu badan seperti Dewan Perniagaan Wanita contohnya, untuk mendapat peluang-peluang ataupun akses kepada apa yang ditawarkan oleh pihak kementerian ini. Apa yang saya ingin tahu ialah adakah pihak kementerian melaksanakan program untuk outreach kepada golongan wanita yang sebenarnya memerlukan untuk dibantu tetapi tidak tahu bagaimana mahu akses ataupun tidak ada kaitan dengan badan-badan politik contohnya yang boleh membawa mereka kepada akses yang ditawarkan oleh pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Kuantan tanya temeluh. Sebenarnya kita memang dari satu segi memang kementerian menggalakkan usahawan wanita untuk menyertai organisasi-organisasi yang berkaitan dengan keusahawanan. Ini semata-mata bertujuan untuk memberikan mereka suatu platform. Pertamanya untuk membolehkan mereka bersuara. Ini proses participation, proses participatory demokrasi yang saya fikir Dewan ini sentiasa tegakkan. Yang keduanya ialah untuk membolehkan mereka mempunyai satu kumpulan tempat mereka boleh berkongsi pengalaman, berkongsi maklumat dan juga membentuk semacam satu konsortium atau platform dengan izin untuk mereka melakukan perdagangan ataupun perniagaan secara berkumpulan. Dan itu sebenarnya satu perkara yang penting bukan sahaja untuk wanita tapi untuk usahawan-usahawan yang lain, terutamanya yang baru memulakan perniagaan. Namun demikian tidak bermakna bahawa kita memaksa mereka mesti menjadi anggota sesuatu organisasi baru mereka dapat mengikuti kursus-kursus kita. Kursus kita umumnya adalah terbuka kepada semua. Dari segi outreach, ini kita sudah sedia ada. Misalnya contoh yang terbaik ialah program Giat Mara. Sebab Giat Mara ini ada di semua kawasan parlimen. Kalau ada yang belum tu mungkin tak sampai 10 kawasan parlimen yang baru saja mungkin yang belum ada Giat Mara, dan insya-Allah dalam rancangan Malaysia ke-9 ini akan diwujudkan Giat Mara di semua kawasan parlimen. Dan Giat Mara kita di seluruh negara sudah mula menganjurkan program-program khusus pendek, Tuan Yang di-Pertua, khusus untuk wanita termasuk ibu tunggal. Dan ini adalah program yang mereka memang cari peserta di kalangan wanita peringkat akar umbi. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Muhammad